wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari, bertemu kembali di WHI siaran 21 Oktober bersama saya Segita dan juga Fatin Hamimah Yusof. Dan apa khabar anda semua penonton setia wanita hari ini? Kami harapkan anda semua dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja, dan kalau hari ini merupakan hari lahir anda, selamat hari lahir kepada anda. Selamat hari lahir, dan apa sahaja yang anda lakukan di rumah, tengah memasak ke tu kan, ataupun tengah teman anak PDPR ke, kami harapkan anda sambil-sambil melakukan apa sahaja di rumah itu kekal bersama kami dan setia bersama kami sehingga jam 1 tengah hari nanti. Dan Fatin, bercakap mengenai 21 Oktober, saya terbaca yang hari ini adalah World Apple Day, Hari Apple sedunia, tetapilah disambut kebanyakannya di United Kingdom. Jadi kalau anda peminat Apple, selamat menyambut World Apple Day. Okey, dan pastinya kita haruslah kan menjaga kesihatan dan sebagainya. Kami juga di Wanita Hari ini tidak pernah putus-putus untuk terus mengingatkan kita semua berkenaan dengan status COVID-19 kan. Kalau kita lihat Sugi semalam, kes baru iaitu 5,516, sedikit demi sedikit menurun. Betul. Kan ini adalah perkabaran yang kita rasa sedap juga kita mendengar kan. Ya betul, dan bilangan kematian yang direkodkan adalah 76, semakin menurun juga, tetapi kami tetap mengucapkan takziah kepada keluarga yang telah kehilangan insan-insan tersayang mereka. Dan di sini juga kami ingin ingatkan anda supaya sentiasa memakai pelitup muka anda dengan cara yang betul. Dan kalau anda melihat sesiapa yang katakanlah ada pelitup muka, tetapi pelitup muka itu terjatuh sedikit di bawah hidung mereka, tegurlah mereka. Mungkin mereka tak perasan. Betul, dan yang sebaik-baiknya kita pakai satu lapis pelitup muka, dan kalau lebih untuk meyakinkan kita lah, pakailah 2 lapis kan. Dan untuk warga emas sendiri kan, untuk mereka keluarkan, kita tahu mereka ni berisiko kan, dan dinasihatkan kepada warga emas untuk terus melindungi diri dengan, orang kata, pakai pelitup muka dengan betul, sentiasa bawa dan juga gunakan basuh tangan dan juga hand sanitizer tu kan. Dan juga kanak-kanak, jangan lupa kanak-kanak, walaupun sekarang ni kita dah boleh keluar, saya melihat di luar di restoran ataupun di pusat membeli belah, ada juga yang membawa anak-anak mereka, tapi anda perlu memastikan mereka juga mengikut SOP. Mungkin yang terlalu kecil itu tidak boleh memakai pelitup muka, jadi janganlah bawa mereka ke tempat yang terlalu sesak. Kalau nak keluar pun kita ikut SOP, kita bawa mereka ke tempat yang lebih lapang, padang itu sebaiknya lah. Taman rekreasi yang boleh mereka berlari dan suka juga happy. Betul, kalau bercakap mengenai anak-anak kita ni, suka juga kita kongsikan sedikit kan, remaja yang berumur 12 hingga 17, peratusan keseluruhan vaksinasi Sugi dah mencapai 3,727,535. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi bagi anda yang telah sempat pulang ke kampung hujung minggu hari itu, bagaimana perasaan itu, anda boleh kongsikannya bersama dengan kami di laman Facebook WHI, pengalaman berjumpa dengan insan-insan yang tersayang setelah kian lama. Mungkinlah bukan balik kampung pun telah dapat menziarahi sanak saudara yang berada di sekitar Kuala Lumpur ataupun yang dekat-dekat di negeri-negeri yang berbeza. Boleh sahaja anda kongsikan gambar yang telah anda ambil ataupun pengalaman anda sendiri. Kami pun turut ingin berkongsi kegembiraan anda. Betul. Dan bercakap mengenai pengalaman balik kampung ni Sugi, ada sesuatu yang menarik nak kami kongsikan dengan anda, yang mana kisah seorang Pak Long ni, yang kalau kita tahu kan sekarang ni ramai yang merancang balik kampung, dan juga berjumpa dengan keluarga yang lama kita tak jumpa kan. Dan di Negeri Sembilan, seorang bapa saudara ni mengambil inisiatif untuk nampak tak kalau di visual tu, dia mereka satu kereta api panjang untuk anak-anak buah dia ni. Betul. Saya yang tengok pun saya macam alamak syoknya kalau dapat duduk kat dalam tu. Saya pasti boleh menampung berat saya lah gerabak yang dibuat itu.
menggunakan ATV. Kalau kat depan tu anda lihat ada ATV yang menarik, 7 gerabak yang ditempah khas diperbuat daripada tong air. Kreatif sekali. Sebab apa Pak Long ni kata kalau buat daripada tong besi tu, kalau berjalan bunyinya bising. Betul. Jadi dengan orang kata ambil keputusan tong air tu kuranglah sikit. Bukan sahaja dia boleh bawa anak-anak saudara dia Sugi, tapi kalau ada orang kata majlis-majlis perkahwinan ke pengantin pun boleh duduk situ. Ini satu orang kata inisiatif yang sangat-sangat kreatif lah dalam masa lapang kita kan, kita tak jumpa dengan ahli keluarga dan sebagainya. Ada tercetus idea untuk ahli keluarga juga. Betul. Dan katanya ada yang anak-anak kecil yang naik di dalam orang kata kereta api ni menangis tak nak turun sebab terlalu syok. Saya rasa itu biasa. Anak saya pun macam tu juga. Okey. Dan saya percaya Sugi, ada juga dalam kalangan kita yang dah pun merancang untuk percutian kan dan sebagainya. Dan kita harapkan mereka ini tidaklah masih lagi menjaga kebersihan dan sebagainya kan. Janganlah buang-buang sampah, botol-botol minuman tu dan sebagainya kan. Sebenarnya suka saya tekankan di sini ya Fatin. Itu telah menjadi satu isu sebab apabila diberikan kelonggaran untuk pergi ke pantai, telah dijumpailah botol-botol plastik di tepi pantai dan sebagainya. Tapi ini satu inspirasi, kisah inspirasi buat anda di mana seorang guru di Indonesia di Bandar Aceh telah membuat perabot ataupun sofa menggunakan botol plastik yang dikutipnya di jalanan dan pantai di Bandar Aceh. Dan ini satu orang kata kreativiti lah kan dalam kita berseni tu, kita dapat juga menjaga orang kata alam sekitar kita lah dengan kurangkan kesan-kesan pencemaran tu. Betul. Nampak tu botol air sahaja tetapi telah dapat membuat perabot menggunakannya dan orang kata perabot berkaki 4 yang dibuat ini boleh menampung sehingga berat 195 kilogram. Saya boleh tu. Dan dalam orang kata mesti ada tertanyakan berapa ringgit yang dijualkan. Harganya adalah dalam RM88 kalau di Malaysia lah kan. Ataupun RM296. Ini sebenarnya kan cikgu ni sendiri terkesan akibat pandemik. Inilah satu orang kata yang dilakukan semasa tempoh pandemik tu. Saya cukup teruja melihat hasil yang dibuat oleh cikgu ini sendiri dan mungkin ini boleh menjadi inspirasi lah buat anda kan. Manalah tahu boleh anda gunakan bahan-bahan kitar semula dan anda hasilkan sesuatu yang boleh dijual ataupun boleh digunakan untuk diri anda sendiri. Okey, baik. Kita nak kongsikan bercakap mengenai barang-barang kita semula dan semua. Tak semua orang suka membuat orang kata hasil daripada benda-benda yang terbuang. Ada yang selalunya suka membeli barangan yang baru, tetapi kalau bab-bab barang baru ni ada dalam kalangan isteri lah. Beli tapi tak beritahu suami. Maksudnya beri lepas tu tak mengakulah. Ini sebenarnya nak kami kongsikan tapi sebelum tu kita saksikan dahulu TikTok pilihan penerbit kami. Jom kita saksikan. Tak. Ni ada orang hantar ni tadi. Present lah. Tu yang ni pun I jumpa pun orang bagi juga. Kontes. Ni I menang kontes. Giveaway. Nak kontes, okey? Free. Dah. Ni apa betul? Betul ke tu giveaway? Okay, awak sejujurnya pernah tak mengalami situasi di mana awak membeli banyak sangat barang, lepas tu bila suami awak tanya giveaway lah, orang bagilah, free gift Saya lah. rasa itu adalah jawapan wajib tu sebab apa? Kita tak nak panjangkan cerita lah. Kejap lagi kan lagi banyak soalan kan. Kita tutup je terus dengan giveaway. Itu tips lah kan. Dan sememangnya kan ini adalah satu perkongsian yang mungkin kita boleh gelak ketawa, kita boleh ambil sebagai orang kata inspirasi dan banyak sebenarnya perkongsian di media sosial Sugi kan. Kita boleh ambil dari sudut kebaikan. Tapi Sugi, dalam orang kata era teknologi sekarang ini, ramai juga yang menyalahgunakan social media ataupun platform ini dengan mengambil ataupun mencanang keburukan orang, kekurangan orang ataupun apa sahaja yang mungkin dijadikan konten ataupun bercakap sesama mereka. Saya tahu. Apa yang Fatin maksudkan adalah apabila kita memburukkan nama seseorang ataupun kita membuka kisah lama di mana aib mereka dikongsikan. Dan itu ada pelbagai konteks yang mungkin kita boleh melihatnya. Mungkin persoalannya adalah kalau niat saya baik, adakah aib itu masih lagi
tidak perlu, adakah saya masih lagi membuka aib seseorang? Tapi itu saya tak pasti. Betul. Tapi kita akan bersama dengan seorang ustaz dan juga tetamu kita yang boleh membantu kita semua untuk memperjelaskan lagi konteks aib jangan dikongsi Dan ini. sekiranya anda ada sebarang pertanyaan juga, boleh juga salurkan di Facebook kami dan juga boleh intai-intai juga di Facebook kami, kongsikan sebarang perkongsian yang menarik dengan WHI. Kami nak berhenti rehat seketika, anda jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Wanita hari ini. Lia, kenapa ni? Cik dah masak tak sedap ke? Sedap. Habis tu, kenapa tak makan? Mak dengan ayah tu bergaduh lagi, Mak. Shh, Ijal. Kan dah janji jangan beritahu Cik dah. Alamak, lupa. Tak apalah. Bagi tahu Cik dah. Manalah tahu Cik dah boleh tolong apa-apa kan? Ibu dengan ayah bergaduh pasal apa pula? Dia tak boleh bagi tahu Cik dah. Kenapa? Ayah pesan. Jangan bagi tahu sesiapa pun kalau ibu dengan ayah bergaduh. Berdosa. Okey. Cik dah takkan tanya dah. Tapi kalau Lia nak cerita, Cik dah boleh dengar je. Dan Cik dah janji takkan bagi tahu dengan sesiapa pun. Okey. Itu antara sedutan drama yang ada kena-mengena dengan topik kita hari ini, iaitu aib jangan dikongsi. Yang mana kalau kita tengok kan, kanak-kanak sendiri mereka tahu ayah mereka jangan bagi tahu kan, itu antara yang menjaga aib lah. Tapi ada juga dalam kalangan masyarakat kita ni yang kadang-kadang dalam sedar ataupun tidak sedar mereka tidak menggunakan ataupun berfikir panjang untuk secara rasional berkongsikan mengenai kelemahan orang ataupun kekurangan orang di sekeliling kita. Dan di laman Facebook kita, Natirah telah berkongsi berkata, tepat sekali, aib jangan dikongsi. Ada mata tengok, ada telinga dengar, ada mulut diam, ada akal fikir begitu. Katanya bijak pandai. Okey, Setuju baik. sekali. Kita bersama dengan dua orang tetamu yang sudah pun terhubung dalam talian sekarang ini. Kita bersama dengan Dato' Ustaz Kazim Elias dan juga Lufia Omar. Selamat tengah hari kedua-duanya. Assalamualaikum Dato' Lufia. Alhamdulillah. Okey, baik. Dato' Ustaz, mungkin kita mulakan dengan Dato' Ustaz dahululah. Kalau kita lihat sedutan drama tadi, komen di Facebook, dan mungkin Dato' Ustaz boleh memberikan penjelasan apakah yang dimaksudkan sebenarnya dengan aib. Sebab kadang-kadang niat kita baik, tapi mungkin itu dilihat sebagai kita berkongsi keburukan orang lain, tetapi mungkin kita nak selamatkan orang lain daripada masalah, sesuatu masalah itu. Jadi Dato' Ustaz, boleh Dato' Ustaz berikan maksud di sebalik aib itu? Baik, terima kasih Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih pada semua, terima kasih pada Lufia, terima kasih pada penonton semua. Aib terbahagi pada dua, Fatin, Sugi, ada dua aib. Yang pertama, aib yang dipanggil sebagai bersifat khalqiyah, yakni bersifat kejadian semula jadi yang ada pada seseorang tu. Maknanya Allah Ta'ala ciptakan dia macam itu. Sama ada dia ni OKU ke, dia ni ada masalah penyakit di badan dia ke apa ke, maka itu aib. Aib ciptaan semula jadi, Allah Tuhan yang menciptakan dia. Maka aib yang sebegini wajib ditutup dan haram disebarkan kalau itu memalukan dia. Wajib dijaga. Yang kedua, aib yang berbentuk perbuatan si pelaku itu sendiri. Sama ada perbuatan itu berbentuk maksiat yang berlaku secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Kita tahu aib itu adalah aib pada dia. Maka itu juga hendaklah ditutup, dan walaupun ditutup maksiat dia tadi, hendaklah ada wujud satu lagi perkataan, nama dia amar ma'ruf nahi munkar. Hendaklah kita nasihat dia, cegah dia daripada buat jahat, nasihat dia supaya stop daripada melakukan kejahatan.
Okey. Buka aib dia. Jadi ini bentuk dua aib. Sampai Imam Syafi'i sebut, sesiapa yang menasihati atas kejahatan orang lain, siapa yang memberi nasihat kepada orang lain, hendaklah ditutup aib orang yang kita nasihat. Sesiapa yang memberi nasihat kepada orang lain, kemudian dia buka aib orang yang dia bagi nasihat, itu dikira sebagai membuka aib, hukumnya juga dilarang dalam Islam. Jadi itu dua bentuk aib secara umumnya, insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Kita nak tanya juga kepada Lufia kan, kalau kita melihat kepada teknologi sekarang ini kan, di media sosial khususnya meluas, siapa-siapa pun boleh bercakap, siapa-siapa pun boleh naikkan status untuk bercakap mengenai sama ada orang di sekeliling ataupun keadaan semasa kan. Untuk Lufia sendiri kan, kita kadang-kadang melihat, kalau kita melihat itu, kita perlukan untuk adalah kita punya alasan kita sendiri kan. Macam Lufia sendiri, apa pendekatan kalau melihat sesuatu dan apa tujuan sebenarnya untuk menaikkan status? Assalamualaikum. Terlebih dahulu saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Warta hari ini kerana sudi menjemput Lufia juga walaupun live di rumah. Tapi Alhamdulillah dapat juga bertemu dengan Ustaz Kazim Ilyas. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang kita sebagai influencer ataupun artis ataupun selebriti, kita memuat naik sesuatu status untuk kadang-kadang kita nak share lifestyle kita ataupun masakan ataupun ada juga setengah influencer yang mungkin memperagakan baju-baju ataupun barang makeup cover untuk sharing, dan juga kadang-kadang ada juga isu semasa yang perlu juga dibincangkan, dan juga kita kadang-kadang orang kata bila kita melihat keadaan sekarang ni yang semakin menakutkan, which is banyak orang yang membuka aib mereka sendiri, kadang-kadang kita perlukan satu macam orang kata perbincangan lah bersama-sama dengan followers dan juga orang-orang yang melihat keadaan sesuatu tu adakah boleh diperlakukan begitu ataupun tak dalam sesuatu isu. Okey. Dan Lufia, mungkin sebelum saya nak bertanya soalan ni kepada Ustaz, saya nak tanya Lufia jugalah pendapat Lufia kan. Tadi Ustaz telah berkata yang kita nasihat seseorang itu secara peribadi. Tetapi Lufia, kalau dalam situasi yang kita sudah pun menasihati seseorang secara peribadi tetapi tiada perubahan dan aktiviti yang ataupun kita lah sebagai mangsa kepada orang itu, kita melihat ada seseorang lain yang menjadi mangsa kepada orang yang sama itu dan perlakuannya tidak berubah setelah kita menasihati. Bagaimana pula Lufia kalau situasi ini, bagaimana Lufia akan mengatasinya ataupun menghadapinya? Okey, jika kita contohnya kita kena sangat berjaga-jaga tentang macam mana nak nasihatkan orang dan macam mana juga nak jaga aib orang. Jadi kalau ada sesuatu perkara yang dilakukan contohnya secara public, dan saya rasa pihak berkuasa ataupun juga pendakwa kena juga menegur secara public, dan sebagai juga seorang public figure, saya rasa saya pun perlu ada suara juga untuk orang kata menegaskan yang perkara yang tidak boleh dan dilarang dalam agama maupun dari segi etik, kita tak perlu pamerkan di publik kerana kita juga sayang, kita pun ada peranan sebagai public figure untuk kita sayang masyarakat kita pada hari ini dan juga pada masa akan datang. Jadi dia kiranya macam kita ada cara untuk menegur, tetapi ada juga cara untuk kita menegaskan sesuatu perkara itu harus diberhentikan. Contohnya pada sesuatu isu yang tidak baiklah untuk masyarakat. Baik, Datuk Ustaz, boleh juga saya nak tanyakan di sini, kalau kita menegur, kan kita mulakan dengan konteks menegur dan membuka aib ini, adakah kalau kita menegur itu secara tidak langsung kita berpotensi untuk membuka aib individu tersebut? Ya, yang pertama sekali, kalau kita tegur secara viral, tegur secara terbuka, masalahnya orang yang kita tegur tu
baca ke apa yang kita tegur. Kadang-kadang dia tak baca pun, dia tak dengar pun komen pun, Ya. dia buat hina je. Tapi orang lain telah membaca teguran kita. Ya. Tak sampai juga. Sebab itu kena tegur dulu secara bersemuka. Okey. Tulis surat ke, jumpa dia ke, kalau tulis surat lah ke hadapan adinda yang dicintai lah, contoh SMS. kan. Wow. SMS. Surat, ya. Sekarang kita dah macam-macam benda boleh buat. Sebab ada orang yang bersemuka, itu lebih baik. Maknanya nasihat dia elok, benda ni tak elok. Itu lebih baik. Tetapi dalam hakikat yang lain, dalam keadaan tertentu, misalnya Fatin tanya tadi, Sujita pun tanya tadi tentang macam mana dah tegur dah orang ni kena, orang ni kena, macam mana ni, nak buat macam mana ni. Betul. Okay, sebab itu dalam Islam, dia ada 6 orang ataupun 6 situasi yang membolehkan dia diumpat ataupun dibuka aib dia. Okey. Ada pula yang pertamanya ialah membuat aduan apabila dia dizalimi, dibuat aduan kepada pihak berkuasa. Misalnya saya ni ada satu orang kena gangguan seksual, gangguan seksual betul kan. Nampak pada orang baik dia ni tapi dia duk ganggu saya. Betul. Saya boleh pergi report. Bila saya dah nasihat, awak jangan. Tak mau juga. Maka boleh report. Itu tidak dikira membuka aib. Okey. Kita pergi report, kita pergi mengadu pada pihak yang berkenaan. Yang kedua, membantu dalam menentang perkara yang mungkar dengan tujuan mengembalikan pelaku maksiat ke jalan yang benar. Maka boleh kita ngumpat dia. Yang ketiga, menceritakan kepada pihak mufti bagi mendapatkan hukum. Misalnya berlaku, tuan, dia ni buat sekian-sekian macam ni. Ajaran yang dia buat tu boleh ke? Pelik lain Awak dah buka aib saya dekat mufti. Tak, untuk mendapatkan hukum, maka boleh dibuka aib dia. Yang keempat, mencegah umat Islam daripada terlibat dengan keburukan yang ditimbulkan daripada dia. Misalnya ada benda yang saya buat ni, orang percaya pada saya. Pada saat itu orang percaya pada saya, padahal saya ni buruk perangai saya. Maka orang lain nak mengajak supaya orang lain berhati-hati dengan Ustaz Kazim. Dia ni tak betul dia punya ni. Maka itu tidak dikira sebagai mengumpat. Tidak dikira sebagai membuka aib. Kerana nak menyelamatkan ramai orang lagi supaya tidak rosak dengan ajaran yang saya buat misalnya. Yang keduanya, menceritakan perihal orang yang melakukan dosa secara terang-terangan. Misalnya dia ni penipu, berhati-hati engkau orang, dia ni suka pau dia orang, dia ni suka hutang tak bayar, engkau orang kalau dia datang minta tolonglah berhati-hati. Maka itu diharuskan. Dan yang keenam ialah menyatakan sesuatu sifat yang ada pada dia, yang ma'ruf pada dia. Tapi untuk orang lain kenal, misalnya dia bisu. Misalnya kita nak panggil dia siapa ya? Orang panggil dia Osman Bisu misalnya. Mak buta misalnya, mak tinggi misalnya, mak rendah. Terpaksa kita panggil dia supaya orang boleh kenal dia. Sebab dalam kampung kita ni banyak sangat yang bernama mak. Maka terpaksa panggil mak B, mak A, mak C. Ada mak tinggi, mak rendah. Maka terpaksa diletakkan nama itu supaya orang mengenalnya. Dan dia pun tak marah dengan panggilan nama itu. Maka pada masa itu aibnya tidak dikira berdosa, insyaAllah. Okey. Dan Lufia, kalau kita boleh kongsikan juga kan, kadang-kadang aib ni bukan disebabkan individu ataupun kekurangan individu itu saja. Kadang-kadang dalam ahli keluarga kita sendiri kan, contohnya di media sosial, rata-rata ada juga yang berkongsikan mengenai pasangan mereka kan, berkata mengenai kekurangan dan masalah orang kata dalam kelambu lah kan. Bagaimana sebenarnya melihat kepada situasi ini? Ramai sebenarnya dalam kalangan kita, lagi-lagi di media sosial sekarang ni. Lufia akui bila kita banyak bermain media sosial, itu ada satu masalah terutama sekali wanita. Bila dia tengah beremosi dan dia pegang telefon, dia akan tulis sesuatu untuk meluahkan segala perasaan dia, segala kesakitan, segala-galanya. Tapi nanti bila dia dah luah segala-galanya dan mungkin secara sedar atau tak sedar dia akan mengaibkan ahli keluarga dia dan juga diri dia sendiri. Jadi Lufia orang kata macam ni melihatlah dari apa yang berlaku pada sekarang ni kan, ramai orang dia banyak benda dia tak puas hati, dia akan terus tulis. Contohnya jiran sebelah
tak nak ambil vaksin ke apa pun, dia nak tulis juga. Macam tu contohnya lah. Maksudnya apa saja yang berlaku di keadaan sekeliling, mereka nak share, mereka nak beritahu ada masalah apa pun. Nak mereka jadi yang pertama lah. Ya, macam mana? Dia nak jadi yang pertama sebenarnya berkongsi kan. Ya. Kadang-kadang untuk meluahkan apa masalah diri dia, tapi Lufia bercakap sebagai seorang wanita lah. Yeah. Kan? Bila seorang wanita tu beremosi, pegang telefon, memang habis. Pasal dia akan meluahkan segala-galanya. Dan mengawal emosi itu masalah utama dia. Dia nak mengawal emosi tu, bila tak terkawal, dia akan pegang telefon dan akan tulis perkara yang tak perlu sebenarnya untuk disebarkan dan untuk dikongsikan. Itu untuk meluahkan perasaan Lufia, tapi kadang-kadang tak ada apa-apa untuk diberitahu pun. Ada juga yang nak, macam Lufia katakanlah, jiran tak betul pun nak bagi tahu dekat laman sosial. Ya, betul. Tapi itu mungkinlah bagi mereka yang inginkan perhatian ataupun itu dah menjadi satu tabiat kan. Tapi sebelum kita bertanya kepada Ustaz lebih lanjut dan juga Lufia, kami nak dengarkan juga apa pendapat orang ramai berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jom kita dengarkan. Jom. Aib tu tak perlu dikongsi dengan sesiapa sebab tak semua orang boleh menerima kejahatan ataupun keburukan kita yang dulu tu ataupun yang kita tengah buat sekarang ni. Kita tak boleh cerita kat sesiapa. Melainkan kalau kita nak kongsi juga kepada sesiapa, kita perlu kongsi dengan orang yang boleh dipercayai, yang kita tahu dia boleh simpan rahsia, dia tak akan buka aib kita. Bila cerita, sampai situ je, untuk sekadar meluah saja. Tidak perlu bercerita sampai menyampaikan kepada orang lain. Aib ni bermaksud kelemahan. So, kelemahan seseorang lah, kelemahan dengan kawan, kelemahan keluarga ataupun orang sekeliling kita. Tujuan kita perlunya menjaga aib adalah sudah pasti untuk keharmonian. Contoh kalau kita dengan kawan, kita perlulah jaga aib dia, kelemahan dia. Contoh dia suka kentut ke apa ke, dia suka belahak depan-depan. Dengan kita mungkin dia selesa, tapi dengan orang lain tak selesa. Sebab mungkin kita dah kawan dengan dia lama. Tapi tak perlulah kita nak bercerita. Saya rasa salah satu cara yang macam boleh mengaibkan seseorang ialah bila kita share pasal keburukan seseorang tu dekat social media. Macam zaman sekarang, I tengok ramai sangat pasangan bila tak puas hati dengan pasangan dia sendiri, dia tak ada tempat nak luahkan, dia buka pekung dia sendiri dekat social media. And dia post pasal apa keburukan pasangan dia itulah. I rasa benda ni macam tak patutlah, sebab kalau kita ada masalah dengan pasangan kita, better kita discuss elok-elok kat rumah. Tak perlulah orang luar tahu masalah rumah tangga kita. Jugalah pandangan orang ramai kan, kadang-kadang benda yang sedikit-sedikit itu kadang-kadang itu sebenarnya aib yang perlu kita jagakan untuk kita tidak memalukan dan terus menjaga maruah orang yang kita kenal. Betul tu Fatin. Dan Ustaz, mungkin di sini saya nak tanya kepada Ustaz kan. Ya betul, kita tidak mahu berkongsi aib orang, kita tidak memburukkan nama orang. Tetapi kadang-kadang kita sebagai manusia ni, kita perlu meluahkan emosi kita. Macam tadi Lufia katakan, apabila terlalu beremosi, mungkin kita bawa emosi itu ke media sosial. Tapi Ustaz, kalau kita berkongsi perasaan kita bersama dengan kata kawan karib ataupun ibu kita kan, ataupun kakak atau abang kita, bagaimana situasi itu Ustaz? Kita hanya sekadar ingin meluahkan perasaan kita, bukan untuk memburukkan nama sesiapa. Ya, kita kena pilih orang dengan siapa kita nak buka aib rumah tangga kita misalnya. Okey. Kita kena pilih orang yang dipercayai, orang yang siqah. Dalam bahasa fiqh dia, dalam bahasa dia, orang yang dipercayai. Bukan boleh pergi cerita kau suka-suka, tambah-tambah hari ni pergi cerita dalam viral pula. Macam-macam orang akan masuk. Bila yang kedua, kita kena tengok kesan daripada apa yang kita buka aib. Apa berlaku kesan pada kita? Memang ada orang yang terlalu marah pada suami, terlalu marah pada isteri dia, buka pasangan aib masing-masing dalam media. Dan ramai orang yang support dia. Ramai orang yang sokong dia. Dia pun lagi bersemangat. Bila rumah tangga dia hancur, cuba tanya balik. Yang duk sokong dia, yang duk support dia tu, berapa ramai banyak sekarang ni? Berapa ramai yang tinggalkan dia tu kata-kanting? Dan sebab tu kita kena fikir dulu. Macam kata Lufia tadi tentang kadang-kadang emosi. Dia kata sudah marah sangat, ada handphone dia tulis sajalah. Kita sabar sikit. Bila kita nak tulis tu, kesan dia apa? Adakah mereka yang support kita dalam komen, yang viralkan cerita kita ni, bila kita susah jatuh terduduk nanti dengan anak-anak kita,
adakah dia orang ni yang akan bagi sumbangan, bagi pertolongan, yang akan bagi pekerjaan, yang akan bela anak-anak kita? Tak ada juga. Sebab tu saya katakan tadi, dua benda kita kena fikir. Yang pertama, mengadulah kepada orang yang boleh menyelesaikan masalah kita. Yang boleh nasihat suami kita. Siapa dia? Mak bapak kita. Mak bapak dia. Keluarga kita. Banyak orang bila ada masalah dengan keluarga, dia tak nak libatkan keluarga dia. Sedangkan suami dulu, waktu kita nak kahwin dengan suami, bapa datang, mak datang, wali ada, saudara ada, saksi nikah pun ada. Kenapa kita tak minta dia orang, ayah, saya ada masalah dengan suami saya ni, ayah, kenapa dengan suami kamu? Bagi tahu. Dan ayah pula, bila dia bagi tahu, mak boleh bagi tahu, kenalah tolong. Mak tak nak campur, itu hal rumah tangga korang. Mak tak nak campur. Ini punca dia. Bila mak cakap, keluarga cakap, aku tak nak campur. Akhirnya dia nak campur dengan siapa? Sebab itu tuan-tuan, bila ahli keluarga kita ada masalah, rumah tangga, melaut mana yang pantai mana yang tak ada lamun dengan ombak lah apa semua, mesti ada bergelombang. Jadi kita kena jadi orang yang menolong ahli keluarga kita untuk selesaikan supaya aib ini tidak tersebar merata. Minta. Bila jadi sesuatu yang tak elok, yang akan susah anak kita, yang akan susah cucu kita, yang akan menanggung kita pun kita akan jadi susah. Sebab itu bila ada masalah, saya nasihatkan yang pertama, mengadulah pada orang yang boleh menyelesaikan masalah kita. Yang kedua, saya minta sebelum kita nak viralkan aib seseorang, aib keluarga kita misalnya, cuba fikir, apa kesan yang akan berlaku pada diri aku, keluarga aku, anak-anak aku. Fikir dulu sebelum buat. InsyaAllah kalau kita buat dua benda ini, aib itu dapat kita tutup, aib tadi dapat akan, sebab kita pun ada aib, tambah suami isteri. Allah kata, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Isteri ni pakaian pada suami, suami ni pakaian pada isteri. Saya ni nampak cantik sebab ada baju. Pakai baju bunga-bunga macam Sudirman pula ni. Badan saya penuh dengan aib. Badan saya penuh dengan parut, dengan macam-macam. Tetapi parut badan saya ditutup cantik dengan baju, dengan tudung, dengan songkok. Begitulah suami isteri. Kita masing-masing ada aib. Isteri ada aib, suami ada aib. Tugas isteri dan suami ni menutup aib masing-masing. Walaupun dah berpisah, walaupun dah bercerai misalnya, aib tetap ditutup. Kerana itu rahsia masing-masing. Kita jadi cantik, kita jadi elok kerana orang tutup aib kita. Kita jadi baik ni, saya nampak baik sebab Allah tutup aib saya. Kalaulah Allah buka aib saya, tak buruknya saya. Sebab itu, jangan buka aib orang. Nanti Allah buka aib kita. Wallah. Okey Ustaz, dan kalau boleh kita kongsikan Ustaz secara jelas situasi yang mana kalau kita membuka aib orang dan kita sedar atas kesilapan kita tu, kita memohon maaf dan permohonan maaf tu menjadi aib kepada diri sendiri pula. Bagaimana Ustaz? Saya rela menanggung aib di dunia daripada menanggung malu kerana membuka aib di hari kiamat. Dialah orang hentam saya bila saya buat permohonan maaf secara terbuka dalam media sosial, kan, mohon maaf, keluarkan kata-kata yang tak elok, saya telah katakan benda yang tak elok, saya mohon maaf kepada Lufia, maaf ya, contohnya begitu. Kemudian orang hentam saya, apalah engkau cakap tak ada, bodoh punya ustaz lah apa semua. Biarlah orang hentam saya, janji dia maafkan saya, janji Tuhan maafkan saya, nanti di hari kiamat saya tak ada urusan lagi dengan Lufia. Biarlah, janji saya bersih daripada dosa dengan Lufia. Orang nak hentam tu mana boleh kita tutup mulut orang. Selagi dia tu mulut cakap, dia nak cakap juga, biarkan. Yang penting saya, Lufia dengan Allah, kami dah mohon maaf, saya dah minta maaf. Dan Lufia pun bila saya dah minta maaf, contohnya, saya maafkan Ustaz, saya pun ada salah juga, sama-samalah. Cantiknya tuan-tuan. InsyaAllah. InsyaAllah, dia maafkan, saya mohon maaf, masyarakat akan diam. Mereka dah selesai masalah. Wallahu'alam. Dan Lufia sebagai orang kata public figure lah kan. Bagaimana Lufia mencari titik tengah ataupun keseimbangan itu untuk berkongsi apa yang Lufia kongsikan di media sosial? Sebab hari ini media sosial adalah medium yang terbesar, paling kuat untuk kita sebagai public figure kan. Jadi kalau Lufia sendiri dalam situasi yang Lufia terpaksa menyuarakan pendapat,
adakah Lufia masih akan memilih media sosial dan bagaimana Lufia mencari keseimbangan itu? Bagi Lufia, apa yang kita nak share, apa yang kita nak berikan apa-apa statement pun, kita kena berlapik dan juga dengan cara yang baik lah. So maknanya contohnya kalau kita ada sesuatu yang kita tak setuju ataupun kita rasa memang tugas kita untuk berkata sesuatu kerana situasi yang agak orang kata menakutkan. Jadi kita akan gunakan dengan cara yang baik. Contohnya kita akan berkata perkara yang baik-baik dulu. Kita akan sebut benda-benda yang baik tentang seseorang tu dulu sebelum ingin mengatakan sesuatu yang rasanya tidak elok untuk dikongsikan di media sosial dan sebagainya. Dan keseimbangannya dari segi macam kadang-kadang kita perlu jadi orang yang orang kata cuba sedaya upayalah untuk menjaga hati orang dan juga berbagai pihak sebelum kita nak upload ataupun mengeluarkan apa-apa statement. Macam itulah bagi saya. Okey, Baik, Sugi, Ustaz dan juga Lufia, saya ada satu yang nak dikongsikan daripada rakan-rakan di Facebook, Norimah Ghani. Yang mana saya setuju selagi kita boleh simpan, maka simpanlah. Kerana jika kita buka aib suami, orang lain akan bertepuk tangan. Dan saya sendiri selama 15 tahun, tak ada siapa tahu kerana jenis saya selalu puji kebaikan suami, yang lain kita simpan. Maksudnya antara suami isteri sahaja. Okey, baik. Dan di penghujung perbincangan kita ni Ustaz, mungkin Ustaz boleh rumuskanlah topik perbincangan kita pada hari ini. Aib jangan dikongsi. Ya, Nabi sebut man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Sesiapa yang menutup aib saudaranya, Allah Taala akan tutup aib dia di dunia dan di akhirat. Jadi sebaik-baiknya kalau orang mengadu tentang kita, macam saya ni Fatin, Sugi, orang-orang mengadu saya ni tiap-tiap hari ni pun datang ramai orang mengadu macam-macam kes. Tetapi itu adalah amanah untuk mereka pada saya. Tuhan suruh saya jaga amanah. Wajib saya jaga amanah. Sebab kalau kita jadi kawan, orang mengadu pada kita, orang buka aib dia, terpaksa buka sebab minta pertolongan kita, itu amanah pada tuan-tuan. Tolong simpan aib dia. Kerana manusia ini waktu baik dia simpan. Waktu kamcing, waktu ngam-ngam dia simpan. Tunggu dia bergaduh, dia akan buka. Sebab tu berhati-hati. Jangan cepat sangat buka aib pada orang walaupun dia kawan kita sendiri. Cara dia mudah aja Sugi. Kalau kita menyembang dengan dia, kalau kita berbual dengan dia, dia suka buka cerita tentang orang lain kepada kita. Dia suka sembang. Maknanya satu hari kalau kita cerita pada dia sesuatu, dia juga akan buka aib kita pada orang lain. Setuju, Ustaz. Hati-hati. Satu konsep yang sangat senang untuk kita fahamkan. Kalau kita melihat kepada orang itu, jangan mudah percaya. Dan apa saja yang dilakukan kepada kita, tak mustahil dia akan lakukan kepada orang lain juga. Terima kasih Ustaz, Datuk Ustaz Kazim Ilyas dan juga Lufia kerana berkongsikan mengenai topik hari ini, aib jangan dikongsi. Kami harapkan apa sahaja perkongsian hari ini dapat membuka mata dan juga ramai lagi masyarakat kita yang boleh menjadi lebih rasional dalam apa sahaja perkongsian di media sosial dan sebagainya. Betul, Fatin. Dan berbalik kepada apa yang Ustaz katakan, sebab tu saya kadang-kadang ada trust issue. Sebab kita nak kongsi sebab nak luahkan perasaan. Tapi ada orang ni adalah dia punya tabiat dia bawa orang kata satu kisah ke orang lain, kisah orang itu ke orang lain. Jadi kalau nak berkongsi tu boleh seperti yang Ustaz dan Lufia katakan, tetapi kita pilihlah orang yang sepatutnya kita kongsikan bersamanya. Baik, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini. Baik, kembali bersama kami dan anda tengah masak-masak ke tu? Masak apa tu? Masak kari menggunakan rempah ke? Okey, dalam segmen tajaan hari ini kita bersama dengan Rempah O. Jom kita bersama dengan mereka. Ya, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Dah pastinya saya Syahir Jamil ingin mengucapkan apa khabar sekali lagi kepada warga TV3 dan juga penonton-penonton setia Wanita Hari Ini. Dan di sebelah saya ni adalah Zafran daripada Michael's Resepi Sembahan, Managing Director. Apa khabar Zafran? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita nak perkenalkan satu produk yang amat popular di seluruh Malaysia yang telah
telah diperkatakan sejak daripada 1980-an sampai hari ini meletup di seluruh Malaysia, iaitu rempah cap O. Rempah cap O di bawah dikawal oleh Michael's Resepi Sdn Bhd. Banyak produk-produk rempah-rempah cap O ni. Selain daripada kita ada rempah kari ikan sebagainya. Ada apa rempah ikan lagi apa? Rempah apa? Kari udang. Udang ada, sup bunjut ada, kunyit ada, semuanya ada depan saya ni. Kalau anda pergi pasar raya ke mana-mana, anda pastikan dapatkan rempah cap O. Dah pastinya memang sedap. Dah pastinya produk Muslim dan bersih dan juga rempah-rempah terpilih. Yang pentingnya. Hari ini untuk Zafran, Syahda menyediakan 2 hidangan istimewa, iaitu berasas kepada rempah cap O sendiri, iaitu kari kepala ikan, ini kari kambing menggunakan rempah cap O, dan juga ini saya menggunakan kunyit. Masak lemak berempah kunyit cap O. Memang terbaiklah. Selalu saya dulu kerja hotel dulu. Memang sampai sekarang ni memang saya menggunakan rempah cap O. Memang terbaik. Confident rasanya. Memang sedap. Je ingat rempah cap O. Yang pentingnya rempah cap O. Dan juga selain daripada itu, kita juga ada asam jawa. Kita ada apa lagi ni? Kuah rojak. Kita sup bunjut. Semuanya ada. Rempah ratus pun ada. Rempah ratus pun ada. Okey, ada rempah ratus. Okey, sebenarnya kepada anda ingin nak dapatkan rempah cap O atau ingin menjadi pengedar dan sebagainya, anda boleh tengok nombornya tertera di dekat bawah TV ni. Dan mungkin ada kejutan juga daripada Michael Resepi Sdn Bhd, iaitu hadiah-hadiah lumayan menanti anda. InsyaAllah saya juga akan berkongsi resepi dengan anda menggunakan produk cap O ni. Bila memasak saja, dapatkan gunakan rempah cap O yang terbaik di Malaysia. Terbaik. Ya, itu dia perkongsian daripada Chef yang Jamil. Dan ini kami nak kongsikan sesuatu yang mungkin memberi inspirasi kepada anda penonton yang mana keluarga Malaysia, iaitu mengenai penjaga anak kelainan bangsa. Jom apa kata kita saksikan. Berbeza bangsa dan agama bukanlah satu penghalang untuk seseorang berbuat kebaikan mahupun menjalinkan hubungan persahabatan yang akrab sesama sendiri. Seperti perkenalan yang telah terjalin antara Nazuha M. Arifin dengan Nirmala, anak perempuan Krisnin, selama 10 tahun. Nazuha bersyukur mempunyai rakan sebaik Nirmala atau lebih mesra dipanggil Mala yang sering menjaga anaknya ketika dia memerlukan bantuan ataupun ketika sibuk bekerja. Hubungan anak saya dengan Kak Mala memang sangat rapat dan hubungan dengan family dia pun memang sangat-sangat rapat dan mereka menganggap mereka ni sebagai cucu mereka sendiri dan saudara-saudara Kak Mala pun anggap anak saya ni macam anak saudara mereka sendiri. Setiap kali mereka balik, mereka akan ambil anak saya seharian lah untuk mereka untuk raya bersama mereka seharian. Mala membantu untuk mengasuh anak-anak Nazuha sejak dari anak pertama sehingga anaknya yang kedua. Anak-anaknya yang sudah terbiasa tinggal bersama Mala dan keluarga tidak berasa janggal dan kekok apabila ditinggalkan bersama pengasuhnya. Pada masa tu tak hantar dia tapi dia minta untuk dijaga sebabnya anak-anak pun selesa dengan dia dan suka dengan dia dan tak banyak songeh dan dia lebih serasi lah dengan Kak Mala ni. Sebab saya lebih suka dia jaga anak saya pasal dia akan ajak benda yang teruskan anak saya ni ke arah kebaikan. Benda apa yang boleh untuk agama dia, benda apa yang tak boleh untuk agama saya, macam tu dia akan buat. Bantuan yang dihulurkan Mala adalah dengan hati yang ikhlas tanpa berkira mahupun meminta upah sebagai pengasuh. Malahan, Mala juga sudah menganggap anak-anak Nazuha seperti anaknya sendiri walaupun berlainan bangsa dan agama. Bagi Mala,
kehadiran anak-anak tersebut sedikit sebanyak membantu memeriahkan kehidupan sehariannya. Saya suka anak dia Pak, tapi dia tak nakal. Okey, saya cakap apa-apa, saya cakap ini dia pada faham. Tapi dia orang tak boleh bagi tahu lah, tapi dia pada faham. Saya cakap dia apa. Ini saya banyak suka. Ini mula-mula ini saya suka dulu. Ini anak nombor 1, ini anak nombor 2. Kadang-kadang ibu dia tak boleh jaga sama dia orang pergi klinik ke di mana-mana dia. Kalau orang mau jaga, kadang-kadang saya bawa dia balik rumah lah, saya jaga. Okey, dia main punya rumah, di balik apa rumah dia main. Tak ada masalah pun. Beli baju raya semua ada sama dia Pak. Ternyata berlainan latar belakang kehidupan seharusnya tidak dijadikan sebagai penghalang bagi setiap bangsa di Malaysia untuk sentiasa bersatu padu. Bagi mereka berdua, persefahaman dan kepercayaan itulah yang dapat mengukuhkan lagi ikatan antara kaum keluarga Malaysia, sekaligus dapat membantu memupuk sikap perpaduan tidak kira bangsa atau agama. Wanita hari ini. Dada ini, lihatlah hatiku, bila itu bisa yakinkanmu. Hidup dan matiku hanya untuk cintaku, hati takkan bisa dusta. Aku sayang sampai mati segenap hati rasaku. Pula ya Fatin, memberikan hadiah kepada ibu ataupun ayah mungkin itu memberikan perasaan yang cukup gembira kepada orang yang memberinya, anak-anak itu. Tapi kadang-kadang tidaklah perlu kita memberikan sesuatu yang cukup besar sangat, kereta, rumah ataupun benda-benda yang mahal. Kadang-kadang kasih sayang itu sudah mencukupi untuk ibu dan ayah kita. Betul, tanya khabar kan, kita bergurau-bergurau dalam kita sama-sama telefon tu. Betul. Itu sebenarnya kita meluangkan masa dengan ibu bapa kita. Baik, dan sebenarnya banyak kami kongsikan hari ini kan berkenaan topik kita, kalau boleh kita rumuskan, dan ini sebenarnya perkongsian daripada rakan kita Daniel Haris. Dia kata, mak saya kata zaman dulu kalau diary hilang, kita kalut dan risau sampai tak tidur sehari semalam sebab takut orang baca apa kisah kita yang kita tulis tu. Tapi hari ini semua di-share, pasangan kentut pun orang share. Apa dah hal, zaman dah berubah, yang penting jangan sibuk hak orang, jaga keluarga sendiri sudah. Lagi-lagi zaman COVID ni semua dah berubah, 360 berubah. Cakap bolehlah, orang kampung saya kat London kata talk is cheap. Wow. Jauh kampungnya. Balik kampung tak? Tapi konteksnya ialah kita tak payahlah jaga tepi kait orang terlalu banyak sangat. Kita jaga diri kita sendiri. Dan bila nak berkongsi sesuatu tentang orang lain, kita kongsikan yang baik-baik, yang buruk-buruk kalau diperlukan untuk dengan niat yang baik baru kita kongsikan dengan orang yang kita percayai. Betul, sebab apa kita perlu faham apa saja yang kita buat dekat orang, kita tak tahu apa nasib kita di masa hadapan kan. Jadi kita buat baik dengan orang, orang buat baik dengan kita. Betul. Dan esok Hikayat Perkahwinan kita kembali untuk hari Jumaat dengan topik hilang cinta tinggal simpati. Saya pasti ada dalam kalangan anda yang boleh berkait dengan topik kita esok. Jadi jangan lupa saksikan WHI esok sama 12.30 hari dan kita akan berjumpa lagi. Terima kasih, jaga diri. Bye-bye. Kami undurkan diri. Putri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung
warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami kepada anaknya.